Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini, hari Isnin, kita teruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 dalam Al-Quran. Kita sampai sehingga ayat 14 ya. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 15 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha ladha نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Okay, baik, saya baca sampai ayat 25 saja dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 15. Kalla innaha ladha, yang bermaksud tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkannya. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya. Ayat 15 ni berkait rapat dengan apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat-ayat sebelum ni. Pada ayat 11 sampailah ayat 14, Allah Ta'ala menjelaskan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah Ta'ala, pada hari kiamat nanti orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir ya, dan orang-orang yang banyak dosa itu, dia berharap supaya dia ditebus daripada azab Allah Subhanahu wa taala oleh anaknya, oleh isterinya, oleh ahli keluarganya ya, bahkan oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Maka pada ayat 15 ni kata Allah Ta'ala, kalla, tidak sekali-kali. Maksudnya ialah falaysa yunjihi min azabillahi fida. Sekali-kali tidak akan ada satu tebusan pun yang akan menyelamatkan dia daripada azab Allah. So, oleh kerana itu, janganlah kamu berharap, janganlah kamu berangan-angan bahawa nanti akan ada yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ahli keluarga kamu, anak-anak kamu, ya, sahabat-sahabat kamu,
Bahkan semua orang yang ada dekat dunia ini, walaupun mungkin sekarang ni kita rasa dekat dunia mereka banyak tolong kita, mereka bersedia untuk menebus kita apabila kita menghadapi masalah, di akhirat itu tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku sama sekali. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya, andai kata ada orang memiliki harta kekayaan seluruh di dunia ini, ya, semua harta benda yang ada dekat dunia ini adalah kekayaan dia, lalu dia nak bawa dekat akhirat sebagai tebusan, maka pasti tidak akan dapat menebus azab Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. So, oleh kerana itulah, semasa kita hidup dekat dunia ni, bersungguh-sungguhlah untuk memanfaatkan diri kita, harta benda kita dan segala sesuatu yang kita miliki untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah biqalbin salim." Pada hari itu tidak lagi berguna harta dan tidak lagi berguna anak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, membawa hati yang selamat, hati yang sejahtera, iaitulah hati yang bersih daripada syirik, iaitulah hati yang bersih daripada dosa, iaitulah hati yang diisi dengan ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut, innaha ladha, sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya. Maka pada saat itu dia tidak dapat selamat, tidak ada sesiapa yang dapat menjadi tebusan dia sehingga akan dia selamat daripada azab Allah. Bal amamahu jahannam tataladha niranuha wa tatalahab, malah di hadapan dia neraka api jahannam yang menyala-nyala apinya dan juga menjulang-julang apinya, menampakkan bahawa betapa marahnya api neraka jahannam itu kepada mereka-mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup dekat dunia. Maka Allah Taala berfirman pada ayat 16, nazza'atan lisyawa, membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan. Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana dahsyatnya azab api neraka jahannam yang menjulang-julang tadi. Kata Allah, nazza'atan lisyawa ay tanzi'u bi shiddati hurriha jildatir ra's wa sa'ira atrafil badan, iaitulah gugur, ya, dengan sebab panasnya api neraka jahannam itu, maka gugurlah jildatir ra's, ya, kulit kepala ataupun kulit ubun-ubun, wasaira atrafil badan, dan seluruh anggota tubuh badan ni. Ya. Ni betapa mengerikan, ya, betapa menggerunkan hati manusia yang merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ya. Baik, jadi dekat sini Allah Taala sebut nazza'atan lisyawa ay tanzi'u bi shiddati hurriha jildatir ra's, maka dengan sebab panasnya api neraka itu, maka gugurlah kulit kepala, ya, minal insan, ya, kemudian begitu juga dengan seluruh anggota tubuh badan dia yang lain, ya. Qatadah berkata, api neraka itu akan membakar dan menggugurkan tulang, daging dan kulit-kulit sehingga akan lepas daripada tulang-tulang, ya. Kemudian summa ya'udul lahm wal jid kama kana, kemudian kembali balik. Jadi api neraka itu membakar sampai gugur daging-daging ni semua dan kulit-kulit ni daripada tulang, kemudian kembali lagi ke situ, ya. Kemudian gugur lagi, kembali lagi, gugur lagi. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, ya,
tentang azab api neraka itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 56, ya, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Kullama nadijat juluduhum, ya, setiap kali kulit mereka itu terbakar, ya, pada ayat ini dikatakan sampai gugur. Baddalnahum juludan ukhra, maka kami akan gantikan dengan kulit yang baru, kata Allah. Liyastamirra azabahum, liyadhuqul azab ay liyastamirra azabahum, supaya berterusan seksa itu terhadap mereka. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Maka ini satu ancaman yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir, terhadap orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa di akhirat tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menebus daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Malah pada ketika itu api neraka menampakkan kemarahannya dengan menjulang-julang tinggi apinya, sehingga kan apabila orang-orang yang derhaka itu dimasukkan ke dalamnya, maka api neraka itu akan membakarnya, akan menyeksanya, sehingga akan gugur kulit-kulit kepala dan seluruh anggota tubuh badan yang lainnya. Waliyadzubillah, sentiasalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala jauhkan kita daripada azab api neraka Jahannam ini. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman pada ayat 17, tad'u man adbara wa tawalla, neraka itu juga memanggil dan menari orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran. Ya, maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni ialah tad'u man adbara wa tawalla, ay tunadi jahannam, api neraka Jahannam itu memanggil, ya. Siapakah yang dipanggil oleh api neraka Jahannam itu? Man a'rada 'anil haqqi fid dunya, siapa-siapa yang berpaling daripada kebenaran dekat dunia, wa taraka ta'atallahi wa rasulih, dan ia meninggalkan ketaatan terhadap Allah dan Rasul, maka api neraka itu nanti akan memanggil-manggil. Dia akan panggil supaya masuk ke dalam api neraka orang-orang yang semasa hidupnya man adbara, iaitulah orang-orang yang membelakangi, wa tawalla, dan berpaling daripada kebenaran dan daripada melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas berkata, tad'ul kafirina wal munafiqina bi asma'ihim bi lisanin fasihin, nanti api neraka itu dia akan memanggil orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan nama-nama mereka dengan panggilan yang fasih. Ya, neraka itu akan panggil nama mereka. Neraka itu boleh tahu siapa nama dia. Wahai fulan, ke sini kamu. Wahai fulan, ke sini kamu. Wahai kafir, dengan nama fulan, sini kamu. Wahai kafir dengan nama, wahai kafir, wahai munafik dengan nama ini, ke sini kamu. Dipanggil oleh api neraka. Setiap orang yang berdosa, orang yang derhaka, yang menjadi ahli neraka akan dipanggil oleh api neraka Allah Ta'ala. Kemudian ia berkata, ilayya ya kafir, ilayya ya munafik, mari ke sini wahai kafir, mari ke sini wahai munafik. Ya. Kemudian api neraka itu akan menyeksa mereka, ya, akan memasukkan mereka, ya, ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya.
dia masukkan ke dalam api neraka, dicampakkan ke dalam api neraka, ya, sebagaimana burung, ya, mengambil satu persatu biji tu. Ibarat ni ada biji padi, ya, datang burung, dia patut satu persatu sehingga akan habis. Maka kata Abdullah bin Abbas, lebih kurang begitulah gambaran api neraka nanti, mengambil orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal-iyadzubillah, ya. Kita mesti sentiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala jauhkan kita daripada api neraka Jahannam tu, ya. Dan kita juga perlu untuk sentiasa berusaha dengan amal ibadat kita, bukan sekadar berdoa, ya, dengan amal ibadat kita, supaya insya-Allah di akhirat kita dijauhkan. Kalau kita melihat ayat 17 ni, kata Allah, tad'u man adbara wa tawalla. Api neraka itu nanti dia akan memanggil dan menari orang-orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran. So maknanya kalau kita tidak mahu dipanggil dan ditarik oleh api neraka itu semasa hidup ni, jangan pernah membelakangi dan berpaling daripada kebenaran. Maka orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala, apabila datang perintah daripada Allah, maka respon mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu sahaja. Tidak ada menolak, tidak ada berpaling, tidak ada lari. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ikut. Itu sahaja. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 18, wa jama'a fa'aw'a, dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya, ya. Selain api neraka itu tadi memanggil dan menarik orang yang membelakangi dan berpaling daripada kebenaran semasa hidup dekat dunia, neraka juga akan memanggil dan menarik orang-orang yang jama'a fa'aw'a, orang-orang yang semasa hidupnya sibuk mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dan tidak mahu membayar zakatnya, ya. Wa tad'u man jama'al mal wa kannazahu fil khazain wa lam yuaddi minhu haqqallah wa haqqal masakin. Qala al-mufassirun, ulama-ulama tafsir kita mengatakan, wal ayatu wa'idun syadidun liman yabkhulu bil mal wa yahrusu ala jam'ihi fala yunfiquhu fi sabilil khair. Ayat ni, maksudnya ayat 18 surah Al-Ma'arij ni merupakan satu amaran keras daripada Allah Ta'ala kepada sesiapa saja yang sangat kedekut dengan hartanya dan dia hanya sibuk untuk mengumpulkan harta dan tidak mahu untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni sebenarnya orang yang terlalu gila mengumpulkan harta, ya, dan dia tidak mahu mengeluarkan sebahagiannya di jalan Allah Ta'ala, ya. Sebenarnya itu sifat yang muncul disebabkan sifat kedekut, ya, yang ada di dalam hatinya. Apabila sifat kedekut itu ada di dalam hati kita manusia ni, ya, maka manusia itu akan sibuk mengumpulkan harta sehingga kan dia tak peduli halal atau haram, dia tak peduli, ya. Kemudian dia akan berat untuk mengeluarkan, ya. Bila mana sifat kedekut ini bakhil itu bersarang dalam hati manusia, maka akan menyebabkan dia sibuk mengumpulkan harta, halal haram dia tak peduli, dan dia berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah Ta'ala. Bahkan dia tidak mahu sama sekali mengeluarkannya di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya beruntunglah, ya, orang-orang yang
dapat melepaskan diri dia daripada sifat kedekut. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa orang yang telah dibebaskan daripada sifat kedekut diri dia, maka dia orang berjaya dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab apabila sifat kedekut ni bersarang dalam hati kita, itu akan membuat tujuan kita nak harta, nak harta, nak harta. Kedekut ni bukan sekadar berat memberi, tetapi gila dalam mencari juga. Sehingga kan dia tidak peduli halal ataupun haram. Apabila harta sudah dikumpulkan, maka dia tidak mahu pula mengeluarkannya di jalan Allah Ta'ala. Dia tak mahu berinfak, dia tak mahu berzakat, dia tak mahu tolong orang susah. Berat sungguh. Bahkan nak mengeluarkan uang dengan jumlah sikit pun dia berkira sangat. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebutkan, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah. Antara ciri orang humazah dan lumazah itu ialah alladhi jama'a mala, dia adalah orang yang sibuk mengumpulkan harta. Dekat dunia ni tujuan dia nak kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan dia hitung-hitung. Tiap hari dia hitung. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka, dia mengira bahawa harta dia itu dapat mengekalkan dia. Kata Allah, kalla, sama sekali tidak. Hartamu tidak dapat mengekalkan engkau dekat dunia. Hartamu tidak dapat mengekalkan engkau akan selamat daripada bahaya dunia dan akhirat. Maka kata Allah, kalla la yumbadhanna fil hutamah, malah dia akan dihumban, akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini satu peringatan, satu amaran keras daripada Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang hanya hidup sibuk mengumpulkan harta dan berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah Ta'ala. Ya. Kalau mungkin dia untuk shopping, untuk dia pergi travelling, dia tak berkira. Tetapi bila mana untuk agama Allah, nak berkorban, dia berkira. Nak bersedekah, dia berkira sangat. Nak menyumbang ke masjid, berkira sangat. Dalam urusan amal ibadat, nak tolong orang miskin, berzakat, susah sangat, berat sangat. Tapi kalau dia pergi shopping, dia pergi travelling, dia tak jadi masalah. Di jalan Allah dia tak mahu keluarkan. Ya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam, Hasan Al-Basri berkata, wahai manusia, sami'ta wa'idallah, engkau telah mendengar amaran daripada Allah Ta'ala ni. Ya. Kemudian engkau sibuk mengumpulkan harta yang halal dan haram. Ya. Engkau dah dengar dah peringatan ayat Allah Ta'ala ni, tetapi engkau masih sibuk lagi mengumpulkan harta yang halal dan haram disebabkan kecintaan yang terlalu gila dengan dunia. Ya, maka dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan ayat 17 dan ayat 18 tu, api neraka itu nanti dia akan memanggil dan menarik pertama orang-orang yang man adbara wa tawalla, orang yang membelakangi serta berpaling daripada kebenaran, dia tolak dan dia tidak mahu melakukan kebenaran itu, dan juga orang-orang yang hidupnya hanya sibuk mengumpulkan harta, menyimpan harta, sehingga kan dia tidak mahu menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala. Bahkan dalam mengumpulkan harta itu, dia tak jarang mengambil harta-harta yang haram, yang bukan hak dia, tetapi mungkin hak orang lain, menipu orang lain dan lain-lain sebagainya. Ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ayat 19. Ayat 19 ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tabiat manusia. Ya. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana tabiat asal manusia ni. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a,
sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, ya, lagi bakhil kedekut, ya. Ini sifat manusia, ya. Innal insan jubila 'ala ad-dajar la yasbiru 'ala bala wa la yashkuru 'ala ni'ma, ya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan tabiat dia tidak sabar dengan ujian dan tidak mahu bersyukur apabila ada nikmat. Maka hidup dia sentiasa resah gelisah, ya, sentiasa resah gelisah. Qala al-mufassir, ulama tafsir mengatakan maksud halu'a, kata ulama tafsir, ialah syiddatul hars wa qillatus sabar. Maksud innal insana khuliqa halu'a, kata ulama tafsir, ialah keinginan dia sangat tinggi, kemahuan dia sangat tinggi, tetapi sangat sedikit sabar. Ini sifat tabiat manusia, ya. Tabiat manusia secara amnya demikian. Keinginan dia sangat tinggi, ya, kemahuan dia sangat banyak, tetapi sangat sedikit kesabaran dia. Maka bila mana datang sikit ujian, ya, dia rasa down sangat. Dia rasa ujian itu terlalu berat untuk dia, ya. Namun apabila Allah Ta'ala beri dia nikmat, dia pula sangat lupa bersyukur, ya. Wal muradu bil insan al-umum, ya. Yang dimaksudkan manusia dekat sini adalah manusia secara amnya, ya, manusia secara amnya. Secara amnya manusia begini, asal sifatnya mereka, asal sifat mereka semua, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan halu'a itu, Allah Ta'ala jelaskan maksudnya apa. Apa yang dimaksudkan innal insana khuliqa halu'a? Sesungguhnya manusia itu dicipta bertabiat resah gelisah. Apa maksudnya? Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 20 dan ayat 21. Kata Allah pada ayat 20, idza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Idza nazala bihi makruh, kalau dia ditimpa perkara-perkara yang dia tak suka, misalnya min faqrin, hidup dia fakir, miskin, au maradin, ataupun mungkin sakit, au khauf, ataupun ada ketakutan, ya, kana mubalighan fil jaza', maka dia terlampau gelisah, dia terlampau sedih, ya, bahkan dia sampai ke tahap berputus asa. Ini sifat manusia ni. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan dekat sini maksud innal insana khuliqa halu'a itu, pertama kata Allah Ta'ala kalau dia ditimpa perkara-perkara yang dia tak suka, misalkan dia miskin, ya, sakit, ya, ada sesuatu yang ditakuti, ada masalah-masalah mungkin, ya, maka dia sangat-sangat bersedih, melampau kesedihan dia, ya. Bersedih itu boleh, tetapi tidak boleh melampau, ya. Apatah lagi sampai mengadu ke sana sini, ya. Ini sifat manusia. Dan ini nyata apabila kita perhatikan dalam kehidupan kita, ini amat nyata, ya. Orang kalau berjumpa, ya, cuba perhatikan, orang kalau berjumpa, mereka lebih banyak menceritakan kesusahan mereka masing-masing, masalah mereka masing-masing, berbanding nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Ini kebiasaan, ya. Padahal Allah Ta'ala beri banyak nikmat kepada mereka. Tetapi kalau misalkan berjumpa dengan kawan dia, berjumpa dengan sahabat-sahabat dia, yang paling banyak dibicarakan apa? Yang paling banyak dibicarakan adalah tentang kesusahan masing-masing. Bagi yang susah ekonomi,
Kalau berjumpa, maka yang dibincangkan tentang kesusahan mereka. Kalau sakit, maka yang dibincangkan adalah kesakitan mereka. Begitulah seterusnya. Ya. Idza massahu syarru jazua, kata Allah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Terlampau sedih. Bahkan ada yang sampai ke tahap berputus asa. Mengadu ke sana sini, cerita ke sana sini. Itu manusia ni. Sifat halu'ah dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, ia sangat kedekut. Ya. Wa idza massahul khairu, ay wa idza asabahu khairun, apabila dia mendapatkan kesenangan, kebaikan, ya, min ghina, misalkan Allah bagi dia kekayaan, wasihatin, Allah bagi dia kesihatan, wasi'ati rizqi, Allah Ta'ala bagi dia kelapangan rezeki, kana mubalighan fil man'i wal imsak, maka dia sangat-sangat kedekut. Dia tak mahu bersyukur, dia tak mahu berkongsi kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ya. Kalau dia miskin, sedih dia bukan main, cerita sana sini, resah gelisah. Tapi bila mana Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi rezeki yang cukup, tak pula mahu memberi, tak mahu pula dia berkongsi rezeki kepada orang, tak mahu pula dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dialah yang paling yang paling cerdik, dia rasa diri dia lah yang paling kuat. Ni kita manusia ni. Sehingga kan ni kita nampak, apabila kita tanya orang-orang yang berjaya, kenapa kamu berjaya? Rata-rata jawapan mereka adalah kerana kerja keras. Betul lah, kita dituntut untuk bekerja keras. Tetapi apabila Allah kurniakan kepada kita kejayaan tu, janganlah pula kita menyombong diri. Janganlah pula kita kata sebab kita. Hakikatnya kerana Allah Ta'ala lah yang bagi kejayaan tu kepada kita. Bukan kerana kuatnya tenaga kita, bukan kerana cerdiknya akal kita, tetapi kerana kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tabiat manusia, ya. Fahuwa idza asabahu al-faqr lam yasbir, maka kalau Allah Ta'ala beri dia Allah uji dia dengan kemiskinan, dia tidak mahu bersabar. Wa idza agnahu Allah lam yunfiq, tetapi kalau Allah Ta'ala beri dia kekayaan, dia pula tidak mahu berinfak, dia pula tak mahu bersedekah, dia tidak pula mahu untuk menolong orang-orang yang susah, ya. Ini sifat tabiat yang melekat pada manusia, ya. Kemudian pada ayat 22, ya, sehinggalah nanti ayat 35, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia yang dikecualikan daripada tabiat buruk tadi, ya. Tabiat buruk manusia itu, innal insana khuliqa halu'a, resah gelisah. Resah gelisah maksudnya dekat situ idza massahu syarru jazua. Kalau Allah Ta'ala timpakan kepada dia kesusahan dalam hidup, maka dia sangat resah gelisah, sangat bersedih, down sangat. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a, kalau Allah Ta'ala bagi dia kesenangan, Allah bagi dia kenikmatan, manu'a, dia pula sangat bakhil, sangat kedekut, tidak mahu berkongsi, tidak mahu menolong orang, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan siapa orang-orang yang selamat daripada tabiat yang buruk ni, ya. Yang pertama Allah Ta'ala sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang salat, ya, melainkan orang-orang yang salat. Illal muqimina lis-salah, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Maka orang-orang yang mendirikan salat, ya, salat itu akan membuat tabiat dia menjadi baik.
Maka ada ungkapan macam ni, idza kunta la ta'ish jaydan, apabila hidupmu tak baik, fa'lam annaka la tusalli jaydan, maka ketahuilah bahawa engkau sembahyang tak baik, bahawa sembahyangmu tak baik. Kalau hidupmu tak baik, maka sembahyangmu tak baik. Kalau hidupmu penuh resah gelisah, maknanya sembahyangmu tak betul, ya. Maka as-salatu tuhadzibul akhlaq wa tuslihul atba' wa taskunul qalbur ridha wat tuma'ninah. Maka sembahyang itu dapat membentuk akhlak yang baik, dapat memperbaiki tabiat yang buruk, dan dapat menenangkan hati dengan keridhaan terhadap apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka al-mudawamatu 'ala as-salah min a'zami ma yazilu 'anil mar'i hul'uhu wa juz'ihi wa jaz'ihi wa bukhlihi. Maka sentiasa mendirikan solat, antara sebab utama Allah Ta'ala menghilangkan sifat resah gelisah tadi daripada diri kita. Maka apabila kita sentiasa menjaga solat kita, ya, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan hilangkan tabiat buruk tadi. Itulah kehebatan daripada sembahyang tu, ya. As-salatu tahmilu ala adamil iktirath bid dunya fala yajza' lil musalli min syarriha, ya. Allah Ta'ala sebut innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu dicipta penuh resah gelisah. Illal musallin, kata Allah, melainkan orang-orang yang sembahyang. Maka sembahyang itu dapat menghilangkan pelbagai masalah, dapat merungkai pelbagai masalah, ya. Maka disebut para ulama kita macam ni, hina taksifus syamsu nusalli, apabila berlaku gerhana matahari, kita digalakkan solat. Wa hina yumsikul matar nusalli, ketika mana ketika mana berlaku gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun bulan, kita digalakkan untuk solat. Ketika mana hujan tak turun, kita juga digalakkan solat. Maka fas-salatu tahillul mushkilatil kauniyah, maka solat dekat sini menjadi menjadi penyelesai kepada masalah-masalah alam ini, ya. Matahari, berlaku gerhana matahari ataupun bulan atau hujan tak turun, kita diperintahkan untuk solat. Kenapa untuk solat? Supaya keadaan alam ni, keadaan dunia ini kembali baik, hilang masalah dia. Fa kaifa la tahillu al-mushkilatis syakhsiyah, kalau dengan solat itu sahaja dapat mengubah keadaan alam ini, dapat mengubah masalah alam ini, maka sudah tentu solat itu dapat menyelesaikan masalah-masalah diri kita, ya. Maka al-musallun, orang-orang yang sentiasa solat, a'zabun nasi tama'ninatan wa rahatan wa ban, ya. Maka orang-orang yang sentiasa sembahyang, maka mereka adalah orang-orang yang paling tenang, paling selesa hatinya, sehingga kan tidak tidak diliputi oleh resah gelisah yang tadi, sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat 20, ya, dan ayat 21 sebelum ini, ya. Baik, saya ingat itu sahaja dahulu kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita ulang balik daripada ayat 22, ya, sehingga ayat-ayat seterusnya, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang dikecualikan daripada tabiat buruk tadi, iaitulah tabiat yang suka resah gelisah. Apabila dia ditimpa keburukan dalam hidup, dia sangat bersedih, dia sangat resah gelisah. Tetapi apabila Allah beri dia nikmat, Allah Ta'ala beri dia kemudahan dalam hidup,
dia pula tidak mahu bersyukur, dia pula tidak mahu memberikan, berkongsi sedikit nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tabiat yang buruk ini, dan berusahalah kita untuk menjauhinya dengan amal-amal ibadat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.